أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulakan kuliah kita walaupun ada sedikit kelewatan. Saya mohon maaf. Jadi kita pergi pada muka surat yang ke-112 pada kitab Taqribul Wusul. Kata qala musannif rahimahullahu taala wal ma'lumatu aidan ala thalathati aqsamin. Maklumat. Apakah maklumat? Benda yang kita faham setelah kita melakukan taswir dan juga tasdiq. Okey. Maklumat itu ada 3 jenis, 3 pembahagian. Pertama sekali naqidan wa huma alladhani la yajtami'ani ma'an wa la yartafi'ani ma'an. Dua yang bertentangan. Kawujudi Zaidin wa adamih. Okey, kawujudi Zaidin wa adamih, iaitu kedatangan, iaitu wujudnya Zaid dan juga tiadanya Zaid. Zaid itu wujud dan Zaid itu tiada. Okey, Zaid wujud dan Zaid itu tiada. Dua statement yang berbeza. Bila kita nampak Zaid, kita kata Zaid ada. Bila tak ada Zaid, Zaid tidak ada. Okey. Zaid itu kita taswir dahulu. Bila kita nampak dia, kita kata Zaid itu berada di dalam kelas. Kalau dia tak datang, Zaid tidak ada dalam kelas. So, wujud dan adam. Dua benda yang naqidan. Dua-dua benda ini tidak akan mungkin boleh diangkat serentak. Zaid ada dan tiada. Tak boleh. Imma wahidun. Zaid ada atau Zaid tak ada. Itu maksudnya naqidan. Tak mungkin kita kata Zaid tiada tapi ada. Tak boleh. Dan tak boleh juga kita kata Zaid tiada dan ada. Pun tak boleh juga. Zaid tiada, yang boleh Zaid tiada, maknanya Zaid itu tiada. Ataupun Zaid ada, maknanya ada. Itu je. Dia tak boleh berhubungan. Wa diddani. Apa diddan? Alladhani la yajtami'ani wa yumkinu irtifa'uhuma. Dua yang tak boleh berhimpun, tapi dua-dua tu boleh hilang. Contoh, putih dan juga dengan hitam. Dia putih tak hitam. Dia hitam tak putih. Dia bukan putih, dia bukan hitam, tapi dia hijau. Tak apa. Okay. Dia bukan putih, dua-dua boleh terangkat. Kenapa pula? Kerana ada warna yang lain. Okey. Wa khilafan, dua yang berkhilaf, apa dia? Yumkinu ijtima'uhuma wa irtifa'uhuma. Boleh diangkat. Dua benda ni boleh berhimpun seperti insan dan juga furs. Fars ni adalah Parsi. Dia manusia berbangsa Parsi. Boleh berhimpun. Dia manusia tapi Melayu. Tak ada. Dia binatang. Dan bukan manusia. Boleh, maknanya tak semestinya insan Fars mesti berhimpun. Dan tak semestinya kena ada ataupun tiada kedua-dua. Dua-dua semua boleh. Itulah yang berada di dalam hidup kita. Setiap warna-warna hidup, setiap perbuatan hidup, setiap perkara, itulah dia antara naqidan ataupun diddan ataupun khilafan. Terus seterusnya, babus samin, agak laju sikit. Fi anwa'in hijajil aqliyah, pada jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk hujah-hujah aqliyah. Okay, ini dia dah masuk ke arah usul fiqih. Okey, apa dia kata? Fa ammal, okey, wahya salasatu anwa'in, ada 3 pembahagian, 3 bentuk. Macam mana? Qiyasun wa istiqra'un wa tamsilun. Ada qiyas, ada istiqra', ada tamsil. Fa ammal qiyasu, adapun qiyas ialah ibaratun an kalamin muallafin min muqaddimataini fa akthara yatawallad minhuma natijatun. Okey. Ialah satu ibarat. Kias ni apa? Jangan nampak kias dari segi usul fiqih. Nampak dari segi mantik, dari segi ulama logik. Kias ni ukuran. Kita mengukur benda dengan ada aras tertentu. Ialah kalam, satu statement
yang terbina, muallafun yang terbina daripada dua muqaddimah. Ni muqaddimah A, ni muqaddimah B. Ataupun ada 3 muqaddimah. Dan akhirnya melahirkan, dengan gabungan-gabungan itu, melahirkan satu natijah. Okey? Wahiyal matlub isbatuhuma atau nafyuha. Isbatuha atau nafyuha. Yang perlu ditegaskan di sini ialah mengisbatkannya atau menafikannya. Dengan kita menggabungkan muqaddimah itu, kita dapat jawapannya. Jawapan tu isbat ataupun nafi. Okey? Kita nak kata sifat, orang nak tahu orang tu lapar ke tak lapar. Okey? Kita pun tengok orang yang lapar ini, kita pun buat muqaddimah. Okey? Orang yang lapar ini biasanya marah. Kan? Orang lapar ini cepat marah. Okey. Itu gabung lagi sifat yang muqaddimah kedua. Dia juga tidak sabar-sabar untuk makan. Lepas tu kita tengok, kita gabung tu marah dan tak sabar nak makan. Maka kita pun buat kesimpulan, orang yang lapar kebiasaannya dia tak sabar nak makan dan dia juga marah, cepat marah dan sebagainya. Justru benda tu merupakan yang kita belajar dalam penaklukan mantik dalam matematik kalau kita dah belajar lah. Okey, kita menggabungkan. Okey, murid-murid yang rajin, hanya murid yang rajin datang ke kelas. Ahmad datang ke kelas. Apa natijah dia? Ahmad murid yang rajin. Okey, itu dia panggil muqaddimah. Itu paling simple lah. Nak isbat ataupun nak nafikan. Baiklah, terus lagi. Mu'ammal qiyasu fi istilahil fuqaha. Manakala qiyas dari segi fuqaha, fanadhkuruhu fi mawdi'ihi, maka kami sebutkan di tempatnya. Nanti akan datanglah. Summa inna hadzal qiyas al-mantiqi in kanat muqaddimatuhu qat'iyatan وركبت كما يجب بشروطها سمي burhanan. Okey. Kias secara mantik ini yang ada muqaddimah dan akhirnya melahirkan satu idea isbat ataupun nafi, kalau dia ada muqaddimah itu qat'iyah. Okey. Kalau muqaddimah ada qat'iyah, okey, dia akan digabungkan sebagaimana mengikut syarat yang tertentu. Dan kalau dah digabungkan, dia satu benda yang qat'iyah berkaitan dengan akal. Okey, bila digabung-gabungkan, Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada permulaan. Okey, setiap yang berada permulaan itu makhluk. Allah bukan makhluk. Jawapannya, Allah tidak ada permulaan. Okey, macam itulah. Okey, setiap ada yang ada permulaan itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Kesimpulannya, natijahnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan. Okey, itu dia panggil muqaddimah. Tapi itu qat'i. Tak boleh, tak ada khilaf, tak ada zanni, putus macam tu, jazim macam tu, dipanggil burhan dari segi ilmu mantik. Wa kanat natijatu ilman yaqiniyan wa in kanat muqaddimatuhu aw wahidatun minha ghayra qat'iyatin aw dakhalahu khalalan fi tarkib aw naqsun fi syurutiha lam yufid al-yaqina wa qad yufid adh-dhanna aw ma dunah. Okey, ada kalanya natijah itu natijah yang ilmu yakin. Macam mana pula kalau muqaddimah dia tidak qat'i? Di sini kita nampak. Kalau muqaddimah itu qat'i, natijah juga adalah qat'i. Kalau muqaddimah dia qat'i, natijah juga mestilah qat'i. Okey, itu dia punya kaedah dia. Muqaddimah qat'i, natijah adalah qat'i. Tapi kalau muqaddimah dia tidak qat'i, muqaddimah dia dah zanni, so akhirnya akan zanni. Itu dah berlaku pada fiqh. Fiqh dia punya muqaddimah dia memang zanni. Macam kita memahami daripada dalil itu sendiri kan. Dalil tu dalam contoh dalam surah Al-Baqarah tentang kalimah kuru. Kuru itu zanni ke qat'i? Starting tu dah kata-kata ada dua pendapat. Kalau dah permulaan dia merupakan zanni, bagaimana kita ingin sangkakan dia akan menghasilkan qat'i? Tak mungkin. Kalau muqaddimah dia dah zanni, natijah juga akan zanni. Kalau muqaddimah ada qat'i,
berkemungkinan natijah adalah qat'i. Tapi kalau dia punya muqaddimah dia adalah ghaira qat'iyah, kalau dia sampai kepada yakin pun, zon pun, dia panggil ilmu tu ilmu yang yakin lah. Okey, tapi dia bukan sampai tahap kepada dipanggil qat'i yang begitu clear. Dia tak akan sampai qat'i macam ilmu akidah. Okey, dia paling tinggi pun dia akan sampai kepada zanni semata-mata. Okey, zanni. Kalaulah muqaddimah dia zanni. Tapi kalau muqaddimah dia ialah qat'i, barulah dia akan boleh pergi ke natijah yang qat'i. So dalam akidah, kalau tengok pada ilmu mantik, ilmu akidah, ulama al-Asy'ariyah atau Maturidiyah, bila dia buat muqaddimah tu semua qat'i. Bila muqaddimah dia qat'i, hasil juga adalah qat'i. Dalam usul fiqih, muqaddimah dia pun dah zanni, akhirnya juga zanni. Bila zanni akan berlaku khilaf. Maka itulah perkara yang menjadi satu pegangan kita lah dalam ilmu akidah dan juga fiqh. Wa ammal istiqra', baca lagi. Wa ammal istiqra', adapun istiqra', fa huwa an yanzura الحكم في كثير من الأفراد الحقيقة فيوجد فيها على حالة واحدة فيغلب على الظن أنه على تلك الحالة في جميع أفراد الحقيقة. Istiqra' ni apa? Kita membuat satu istiqra', satu survey, satu inference, okey. Macam mana kita buat? Kita tengok kepada kebanyakan jenis dia. Kita buat kajian, istiqra' ni induktif lah. Okay, dalam kajian kita antum buat FYP induktif deduktif. Ini dah istiqra'. Benda dah ada lama pun, bukan bahasa kita model lah induce deduce. Tapi bahasa lama istiqra'. Dia buat macam mana? Dia nak faham satu tabiat itu, dia tengok pada majority sifat. Ini yang dalam kajian dia panggil representative. Tengok ramai macam tu, tu mewakili lah tu. Saya buat kajian. Kajian kita tengok statistik. Siapakah orang yang terlibat di dalam jenayah? Kebanyakan penjenayah tu kita temu ramah, semua mengatakan saya tidak kuat agama. Saya tidak solat. Jadi apa kita hukumkan? Orang yang tidak kuat agama, exposed to, terdedah kepada perlakuan jenayah. Okey, kenapa kamu kata macam tu? Sebab saya dah tanya semua penjenayah, mereka pun jawapannya sama. Saya tak solat. Saya tak pergi sekolah nakal, tak nak belajar agama. Jadi itulah kesimpulan kita. Kita induce. Kenapa you induce macam tu? Sebab saya tengok daripada 1,000 orang, 800 orang memberi jawapan yang sama. Dia tak semayang daripada kecil. That's why dia terlibat dalam jenayah. So kita buat kesimpulan, orang yang tidak solat, yang tak ibadat, ada kebarangkalian terlibat dalam jenayah. Contoh sahaja. Contoh sahaja. Jadi kita taklah tanya semua orang. Dan tak mungkin kita boleh tanya semua orang. So kita istiqra'. Ini yang dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih dalam babul haid. Dia mengatakan perempuan ini haid yang paling sedikit 1 hari 1 malam. Haid yang paling normal 6-7 hari. Haid yang paling lama 14 hari. Itu dibuat dengan cara istiqra'. Apa? Imam Syafi'i tanyalah orang di zaman dia. Buat orang ke, dia wakilkan orang ke, macam-macam lah dia punya method dia. Sampai dia boleh buat macam tu. Imam Syafi'i bukan tengok dalil semata-mata. Dia buat istiqra' perkara tersebut. Ya. Okay. Itu praktis ulama-ulama dahulu. Seterusnya, wa amma tamsil fa huwa ay yahkuma li juz'in bihukmi juz'i akhari. Wa huwa adhafuha. Kita menghukumkan juzuk ini dengan melihat juzuk yang lain. Tapi itu adhaf. Istiqra' lalu tengok majoriti banyak. Ramai. Tapi kalau yang tamsil ni, kita ambil seorang ni, kita pakai hukum yang lain. Orang Melayu kebanyakannya suka berbaju Melayu. Mana kamu tahu? Saya tengok dia Melayu pakai baju Melayu. Awak pun mesti pakai baju Melayu lah. Tak boleh. Tak macam tu. Tak semestinya saya mengikut dia. Kita tak boleh mengatakan, kamu tengok seorang Melayu tu pakai baju Melayu di hari Jumaat, kita buat hukuman. Kita pun buat satu pendapat. Orang Melayu kesemuanya suka berbaju Melayu di hari Jumaat.
Mana kamu tahu? Saya tengok 2-3 orang tu pakai. Tak ramai. Tak boleh. Melainkan kamu istiqra', tu kuat. Saya tanya orang KL, orang Selangor, orang Negeri Sembilan, orang Johor, semua mengatakan suka berbaju Melayu di hari Jumaat. Boleh kita kata. Kebanyakan orang Melayu suka berbaju Melayu di hari Jumaat. Okey, istiqra' ramai. Kan? Tapi kalau kamu tengok seorang dua orang, hari ni Jumaat, dia pakai baju Melayu, kesimpulannya orang Melayu suka pakai baju Melayu di hari Jumaat. Adakah boleh tamsil ni? Macam boleh. Tapi tak strong. Kenapa? Kamu tengok 2 orang, 3 orang dan nak pakai hukum tu kepada yang lain. Sebab tu dah kata wahwa adha'afuha, itu adalah kaedah keilmuan yang paling lemah. Yang paling kuat burhan. Kenapa qat'i? Yang kedua kuat istiqra', ramai yang kita cover, kita survey. Yang ketiga tamsil, kita pakai hukum orang lain pada orang lain. Saya tengok orang yang keluar sekolah agama, kebanyakan mereka akan pakai kopiah. Oleh itu, orang sekolah agama, bekas pelajar sekolah agama pakai kopiah. Tak juga. Kan? Mana kamu nampak? Saya nampak tadi 4-5 orang tu. Tak boleh pakai 4-5 orang punya hukum untuk 1,000 punya hukum, tak boleh. Okey? Itu tak kuat lah. Okay, itu tidak begitu kuat. Dipanggil adha'afuha. Walaupun boleh menjadi isyarat, menjadi sign ataupun menjadi alamat, tapi bukan sebagai hujah dan bukan sebagai apa? Sebagai kekuatan lah. Okey, baiklah. Okey, saya rasa kita stop sini dulu. Yang penting kita baca dan kita bergerak. Nanti kita akan lihat pada akan datang. Al-babu tasi' fi anwa'il qiyasil mantiqi, pada jenis-jenis kias yang berbentuk mantik. Burhan, jadal, khitabah, syair dan juga sufustah. Okey, insyaAllah nanti kita sambung kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.